Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua. Berjumpa lagi kita hari ini bersama Cikgu Zam untuk sesi PDPR kita yang seterusnya. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk tambah masa, melibatkan dekad ke tahun, abad ke dekad dan abad ke tahun. Jadi jom sama-sama kita belajar matematik bersama Cikgu Zam. Jom. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua. Cikgu harapkan semuanya sihat. Baik, jadi hari ini kita sambung masih lagi di bawah tajuk masa dan waktu. Okey, kita sambung tajuk tambah masa. Okey. Sebelum tu, sebagaimana cikgu bagi tahu tadi, pastikan kamu semak jawapan untuk latihan uji diri yang cikgu bagi sebelum cuti itu hari, muka surat 119. Okey, semak jawapannya yang mana cikgu dah share dalam grup WhatsApp kelas masing-masingnya. Okey, jadi hari ini kita nak sambung tajuk tambah masa yang mana ada lagi 3 tajuk kecil yang kita belum sentuh. Okey, menambah masa muka surat 147. Okey, 147 sehingga 152. Okey, cikgu akan share dahulu. Okey. Tambah masa yang kedua, yang mana standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 4.3.1 dan juga 4.3.2. Okey. Yang pertama menyelesaikan ayat matematik tambah dan tolak. Okay. Kita belum habis tambah lagi, jadi kita tengok tambah dahulu. Melibatkan pecahan, iaitu melibatkan unit, dekad dan tahun, abad dan dekad, dan abad dan tahun. Okay. Yang kedua, menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan perpuluhan. Kalau tadi pecahan, yang kedua ni perpuluhan melibatkan unit yang samalah, dekad dan tahun, abad dan dekad, abad dan tahun. Okey, kamu boleh rujuk muka surat 147 hingga 152. Okey, kita tengok sekali lalu sahaja buku teks, contoh-contoh yang diberi dalam buku teks tu. Okey, yang mana kalau kita boleh tengok jika melibatkan dekad dan tahun. Okey. Contoh yang pertama, dia hanya bagi satu unit saja iaitu dekad. Okey. Kesemuanya dekad. Okey, pastikan kamu masih ingat apa step pertama yang kamu perlu buat bila melibatkan penambahan unit-unit masa ataupun tolak unit masa. Okey, kita mesti tengok unitnya dahulu sebelum kita selesaikan. Okey, kalau semuanya unit sama, kita tak perlu tukar. Jadi yang ini dalam bentuk pecahan, jadi jawapan pun masih lagi dalam bentuk pecahan. Okey, contoh seterusnya nombor 2. Muka surat 148, muka surat nombor 2 ni. Yang mana unitnya ataupun dia punya nombor adalah nombor perpuluhan dan unitnya pun sama. Jadi kita terus selesaikan. Yang penting titik perpuluhannya mesti sama. Untuk contoh yang ketiga, diberi pecahan campur tambah dengan perpuluhan. Unit yang dia nak pun berbeza. Okay, soalan dalam unit dekad, manakala jawapan dia nak dalam tahun. Okey, jadi apa kena buat? Sama ada kita nak tukarkan kepada tahun dahulu ataupun kita nak tukarkan kemudian pun boleh. Okey, tak apa. Kalau tak berapa jelas, nanti kita tengok contoh yang cikgu akan tunjukkan. Okey, untuk abad dan dekad. Okey, abad dan dekad. Contoh pertama ni unitnya sama, abad semua. Contoh yang kedua, 3/10 abad tambah 29 dekad, jawapan dalam dekad. Okey, unit berbeza, bentuk nombor pun berbeza. Nombor 3, nombor bercampur, 2/4/5 abad tambah dengan 8 abad 7 dekad. Diberi dalam 2 unit.
Jawapan pun dalam 2 unit. Okey. Nombor 5, perpuluhan tambah dengan nombor bulat dan dia nak dalam 2 unit. Nombor 6, contoh dia beri dalam nombor bercampur tambah dengan perpuluhan, dia nak ada jawapan dalam 2 unit. Okey, seterusnya abad dan tahun. Okey, kita tengok sekali lalu saja macam mana dia selesaikan. Okey. Baik. Kita tengok contoh untuk hari ini. Ada 6 soalan. Okey, kita tengok yang pertama dahulu iaitu melibatkan dekad dan tahun. Sebelum tu cikgu nak tanya. Okey, adakah siapa-siapa nak jawab? Walaupun belum tahu soalannya. Maksudnya dia bersedia nak jawab apa saja yang cikgu nak tanya. Ada tak? Nampak gaya tak ada. Kalau tak ada, cikgu pilih. Masalahnya bila cikgu pilih tu yang diam. Lalas sekali terpaksa pilih orang yang sama. Ada tak yang nak jawab? Nak. Siapa tu? Siara. Okey, Siara. Soalan cikgu senang saja, Siara. 1 dekad berapa tahun, Siara? 10 tahun. Yes. Itu saja. Bagus ya. Kena ingat ya. 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Ini mesti ingat. Mesti ingat ya. Okey, soalan yang pertama. 1 3/10 dekad tambah dengan 1/2 dekad bersamaan dengan berapa dekad? Okey, macam cikgu bagi tahu tadi, step pertama kita tengok. Tengok apa? Tengok apa? Tengok unit. Yes, tengok unitnya. Unit yang diberi. Okey, kalau kita tengok pada soalan, kesemuanya dekad. Dekad, dekad, dekad. Jawapan pun dalam dekad. Jadi tak perlu nak tukar apa-apa. Okey, kita selesaikan terus. Macam mana? Tengok nombornya pula. Nombor dia beri dalam bentuk pecahan. Yang ni nombor bercampur. Tambah dengan pecahan wajar. Okey, macam mana nak selesaikan? Okey, kamu boleh tulis macam ni ya. Untuk nak bagi ringkas. 1 3/10 tambah 1/2 dekad. Kita tulis unit di luar. Luar kurungan. Okay, cikgu tahu kamu pun malas nak tulis unit ni kan. Okey, seterusnya kita tengok penyebutnya. Sini 10, sini 2. 2 boleh tak jadikan 5, jadikan 10? Boleh. Dengan cara kita darab 5. 5. Yes. Darab dengan 5 atas dan bawah. Jadi seterusnya kita selesaikanlah. 3/10 tambah dengan 5/10. Okey, dan di tepinya unitnya lah. Unit tu kena tulis ya. Unit kena tulis. Dekad. Okey, seterusnya 1 tambahkan 3 tambah 5 jadi 8/10 dekad. Okey. Dah siap ke belum? Kalau tengok pada jawapan, kamu rasa dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Adakah 8/10 dekad ini jawapan akhirnya? Ataupun perlu kita buat sesuatu? Belum. Belum? Okey, kalau belum apa yang perlu dibuat? Nak buat apa kalau belum? Jawapannya memang betul, memang belum. Belum selesai. Kerana ini bukan dia punya jawapan akhir. Kalau kamu jawab sampai 8/10 hanya tak dapat markah penuh. Kenapa? Ni cikgu nak beritahu. Okey. 8 dengan 10. Boleh tak kita permudahkan? Boleh. Sifir berapa? 2. Sifir 2. Yes. Maksudnya bahagi 2. Bahagi 2. Okay, kita mesti tengok nombor tu atas dan bawah ada tak? Boleh tak kita kecilkan dia?
Jadi jawapannya memang boleh. Dengan cara bahagi 2, jadi dapatlah jawapannya 1. 8 bagi 2. 4 per 5. Yes. Jadi 4/5 dekad. Inilah dia punya jawapan. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua diberi soalannya. 5 dekad 2 tahun tambah 1.7 dekad. 5 dekad 2 tahun tambah 1.7 dekad. Okey. Step pertama, kita tengok dia punya unit. Kalau tengok pada nombor yang pertama diberi dalam 2 unit, dekad dan tahun. Yang kedua dekad, jawapan akhir tahun. Jadi kena tukarkan kepada tahun. Kena tukarkan kepada tahun. Kita tukarkan yang pertama dahulu. 5 dekad 2 tahun. Kita nak tukarkan kepada tahun. Masih ingat ke? Kita tahu 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi kalau 5 dekad, dia jadi berapa? Jadi berapa? 50. Yes, 50. Jadi di sini dia akan jadi 50 tahun tambah 2 tahun. Jadi jawapannya ialah 52 tahun. Okey, dah selesai tukar yang pertama. Kita tukar pula yang kedua, 1.7 dekad. Nak tukar dekad kepada tahun macam mana pula? Adakah kena darab? Tak. Habis tu kalau bukan kena buat apa? Titik perpuluhan tu Kena buat apa? tarik ke 7. Tak. 1.7 ni kita nak buat apa? Nak darab ke nak bahagi? 1.7. Darab ke bahagi? Bahagi dengan berapa? Kita tahu 1 dekad 10 tahun. Sudah tentulah 10. Sama ada nak darab ataupun bahagi ni. Kena? Kena darab. Darab dengan 10. Jadi bila darab, bila melibatkan darab 10, kita guna kaedah lompat saja, iaitu mengikut bilangan sifar. Ada 1 sifar lompat ke kanan, jadi sekarang titik di sini. Jadi jawapannya ialah 17 tahun. Jadi dah boleh tambah ke belum? Dah boleh tambah ke belum? Sekarang kita dah tukar jadi tinggal nak tambahkan sahaja. 52 tahun tambahkan dengan 17 tahun. Okey, jadi dapat jawapannya sini 9, sini 6, jadi 69 tahun. Okey, itu saja. Yang penting jawapan akhir ikut sebagaimana yang diminta oleh soalan. Okey, kita tengok yang kedua melibatkan abad dan juga dekad. Okey, kita tengok soalan yang pertama dahulu. Sebelum tu, 1 abad berapa dekad? 10 dekad. Ya, sama juga ya. 100. 1 abad sama dengan 10 dekad. Okey, ingat ya. Okey, yang pertama 3.54 abad tambah dengan 17.4 abad bersamaan berapa abad? Unit semuanya sama. Abad, abad, abad. Jadi tinggal nak tambah saja. Yang diberi pun dua-duanya perpuluhan. Okey, yang penting titik perpuluhannya sama. Jadi 3.54 abad tambahkan dengan, okey, letak titik dahulu. Baru tulis sini 7, sini 1, sini 4. Okey, dan di sini tambah sifar. Okey, seterusnya unitnya abad. Okey, dan kita tambahkanlah. Sini 4. 5 tambah 4, 9. Sini titik. 3 tambah 7, 10.
Dan 1 tambah 1, 2. Jadi jawapannya ialah 20.94 abad. Okey, semua jelas ya? Jelas. Okey, Tambah je bagus. lah kan. Ya, tambah saja. Okey, kita tengok contoh yang kedua. 1/3/5 abad tambah dengan 2 abad 3 dekad sama dengan berapa dekad? Okey, yang pertama unitnya abad, yang kedua abad dan dekad dan jawapan dalam dekad. Okey. Jadi sudah tentulah kedua-duanya kena tukar. Tukarkan kepada dekad sahaja. Okey, kita tengok, kita tukar dahulu yang pertama ni. 1/3/5 abad. Macam mana kita nak tukar kepada dekad? Okey, 1/5, 5 tambah 3. Jadi dapat jawapannya 8/5 abad. 8/5 abad kita nak tukarkan kepada dekad, darab dengan berapa? 10. Okay. Darab dengan 10. Seterusnya, kita tengok pembawah, kita tengok penyebutnya, penyebut 5. 5 dengan 10 boleh tak kita potong? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Okey, jadi 5 dengan 10 automatik dalam sifar 5 lah. Okey. 5 bahagi 5, 1. 10 bahagi 5, 2. Okey, jadi sekarang tinggal 8/1 darab dengan 2. 8 darab 2 bersamaan dengan 16. 16 apa? 16 dekad. Okey, sekarang kita dah tukar unit yang pertama. Yang kedua, 2 abad 3 dekad. Okey, kita nak tukarkan kepada dekad. Okey, mana kita tahu 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. Kalau 2 abad bersamaan dengan 20 dekad. Yes, 20 dekad tambah dengan 3 dekad bersamaan dengan 23 dekad. Okey, senang saja. Itu sekarang kita dah tukar kedua-duanya. Jadi tinggal nak tambahkan sahaja. Jadi akhir sekali kita tambahkan 16 dekad tambahkan dengan 23 dekad. Dapat jawapannya sini 9, sini 3. Dapatlah 39 dekad. Okey? Ada soalan setakat tu? Tak ada. Ada. Okey, bagus. Okey, kita nak tengok yang terakhir melibatkan abad dan juga tahun. Soalan yang pertama, 21/5 abad. Okay, 21/5 abad tambah dengan 2 abad 12 tahun bersamaan dengan berapa abad berapa tahun. Okey, yang soal apa? Nombor pertama unitnya abad, yang kedua abad tahun, jawapan akhir abad tahun. Jadi hanya satu yang perlu ditukar di sini iaitu 21/5 abad. Yang ini tak perlu tukar sebab memang dah menepati unit pada jawapan. Okay? Jadi kita hanya tukarkan 21/5 abad sahaja. Okay, macam mana nak tukar? Okay, tulis dahulu 21/5 abad. Sebelum tu, 1 abad berapa tahun? 100 tahun. Yes, 1 abad. 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Okay? 1 abad bersama dengan 100 tahun. Jadi untuk 21/5 ni, pertama macam tadilah kita tukarkan kepada pecahan tak wajar dahulu. 2 darab 5, 10. 10 tambah 1, 11. Okey, dapatlah 11/5 darabkan dengan berapa? 100. Yes, darabkan dengan 100. Okay, jangan tertukar, jangan pergi darab 10 pula. Okey, 5 dengan 100. Boleh kan kita kecilkan, permudahkan ataupun potong?
1 darab 5, 5. Berapa darab 5, 100? Nah, berapa darab 5 dapat 100? 50. Berapa? 50. 50? 500. Salah. 500. Berapa darab 5 dapat 100? 500. Salah. Itu fahamkan betul-betul soalan cikgu. Berapa darab 5? Bukan 100 darab 5. Berapa darab 5 dapat 100? Ataupun 100 bahagi 5 dapat berapa? Berapa? 20. Yes, 20. Ingat ya, kalau 100, 20 darab 5, 100. Ingat, ini kena ingat. Kalau kamu tak ingat, susah. Nah, bila nak kecilkan, nak potong-potong, Allah kena fikir, kena kira. Jadi lambat. Okay? Kalau kamu ingat, oh cepat. Dengan cepatnya kan boleh dapat jawapan. Okey, jadi tinggallah di sini 11 darab dengan 20. Berapa? 11 darab 20. Congak saja. 11 darab 2 berapa? 22. 22. Tambah aja sifar belakang. Dapatlah 220. Unitnya ialah tahun. Okey. Sekarang ni dia nak abad dan tahun. Kenapa tahun pula? Jadi kita tukarlah. Tukarlah kepada abad dan tahun. Dia jadi berapa? Macam mana nak tukar ni? 220 tahun nak tukar kepada abad dan tahun. Siapa yang dah mahir dia tengok pun dah tahu dah sebenarnya. Bagi yang tak mahir lagi, nak kena kira jugalah. Sepatutnya tak payah kira. Kalau dah tahu dah apa jawapan dia, berapa abad, berapa tahun. Jadi terpaksalah kita kira oleh kerana kamu tak tahu ataupun dah lupa. Macam mana nak buat? Kena bahagi. Bahagi dengan 100. Ataupun kita ambil cara senang lah. Tak payahlah bahagi betul-betul lazim ni. Kita gunakan kaedah macam pecahan saja, iaitu 220 per dengan 100. Okay. Yang mana kita tahu bila bahagi kita lompat ke kiri ya. Mengikut bilangan sifar, ada 2 sifar, jadi bermula dari belakang. 1, 2. Jadi sekarang dia berada di sini, jadi automatik jawapannya akan jadi 2 abad. 2 tahun. 2 Tahun. 20, bukan 2 20 tahun. Jangan tersilap. 20 tahun. Ya, 2 abad 20 tahun. Sepatutnya tengok pun dah tahu. Depan 2 tu 2 abad, 20 belakang 20 tahun. Okey, sekarang kita tinggal nak tambahkan saja menggunakan magic T pun boleh. Okey, Allah bengkoknya. Abad, tahun. Okey, yang pertama dia bagi, kita ambil inilah 2 abad 20 tahun, 2 abad 20 tahun, tambahkan dengan 2 abad 12 tahun. 2 abad 12 tahun. Jadi setelah ditambah dapatlah sini 2, sini 3, sini 4. Dapatlah 4 abad 32 tahun. Okey? Ada soalan? Tak ada. Tak ada, okey. Cikgu harap yang senyap tu pun faham juga ya. Jangan senyap tak faham tapi pendam. Tu masalah tu. Dia tak faham tapi dia pendam je. Nanti nak buat latihan nanti masalah. Okey, kita tengok contoh yang terakhir iaitu 2.3 abad tambah 361 tahun bersama dengan berapa abad, berapa tahun. Okey. Yang mana yang pertama diberi dalam abad, yang kedua tahun dan jawapan akhir dalam kedua-dua unit. Okey, jadi sudah tentulah kena tukar kedua-duanya sekali. Okey, kita tengok yang pertama dahulu. 2.3 abad. Kita nak tukarkan kepada abad dan juga tahun. Macam mana?
Macam mana kita nak tukarkan kepada abad dan juga tahun. Okey, pertama sekali kita tukarkan kepada tahun dahulu. Okey, yang mana kita tahu 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Jadi 2.3 kita mesti darabkan dengan 100 lah. Bila darab 100, kita lompat 2 kali mengikut bilangan sifar ke kanan 1, 2. Jadi dapatlah jawapannya 230 tahun. Macam tadi. Kalau tadi 220 tahun bersamaan 2 abad 20 tahun. Kalau yang ni berapa abad, berapa tahun? Berapa? 230 tahun. Berapa abad, berapa tahun? 2 abad 30 tahun. Dengan senangnya kita boleh tulis 2 abad 30 tahun. Okay, tak perlu kita nak kira-kira ni macam ni ni. Ni tak perlu ni. Sebab bendanya dengan jelas kita boleh nampak. Baik, seterusnya kita tukarkan 361 tahun pula. 361 tahun kepada abad dan juga tahun. Berapa tu? Berapa abad, berapa tahun? Tak perlu nak kira-kira, tengok pun dah tahu dah. Berapa abad, berapa tahun? 3 abad 61 tahun. 3 abad 61 tahun. Okey, jadi sekarang kedua-duanya kita dah dapat. Jadi tinggal nak tambahkan saja menggunakan magic T. Abad, tahun. Okey, jadi yang pertama 2, 30 tambah dengan 3, 61. Okey, tambah. Okey, di sini 1, di sini 9, di sini 3, 2 tambah 3, 5. Jadi dapat jawapannya 5 abad 91 tahun. Okey? Okey, jadi itu saja untuk hari ini dan kita tengok latihan mana yang kamu perlu buat. Okey, muka surat 153. Kita sambung latihan yang kamu dah buat sebelum ini. 153, soalan nombor 1 F dan H, nombor 1. Seterusnya nombor 2 F, G, H. F, G dan H. Kesemuanya 5 soalan saja. Dapat? Nombor 1 F dan H. Nombor 2 F, G dan H. Okey? 5 soalan saja latihan untuk hari ini. Buat dalam MT2. MT2 ya. Untuk hari ini MT2. MT2. Okey, ada sebarang soalan? Tak ada. Sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, cikgu harap semuanya boleh faham dan boleh jawab latihan nantilah. Okey. Dan jangan lupa seperti biasa hantar dah siap hantar. Lepas ni kamu ada masa 30 minit untuk kamu hampir 30 minit lah untuk kamu selesaikan. Bukan 30 minit tetapi sejam. Sejam. Sebab kelas matematik sehingga 12.30. Jadi cikgu harap kamu boleh siapkan terus, jangan tangguh-tangguh. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini dan cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Okey, terima kasih dan kita jumpa lagi insya-Allah hari Rabu. Assalamualaikum. Bye-bye. Ingat, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.